Razaki saja menang. Daripada 14 UPU, 13 UPU kita menang hanya 4 sahaja. Sebab itu Sungai Rokan mesti menggagahkan diri untuk pastikan dapat memenangi. Ini penting kerana yang saya sebutkan selalu, yang bakal menjadi undi penentu pada kali ini bukan lagi orang-orang bukan Melayu, tetapi orang Melayu lah yang kena buat keputusan yang sangat penting. Sedikit yang saya nak tekankan kepada seluruh yang hadir pada malam ini, seluruh pemimpin kampung, ahli-ahli PAS, ahli keadilan dan seluruh hadirat sekalian, bahawasanya keadaan yang ada di Perak ini sangat memungkinkan untuk Pakatan Rakyat menguasai kembali kerajaan di negeri Perak. Saya memang selalu mendapat info daripada pihak-pihak yang dekat dengan pejabat menteri besar, dan maklumat-maklumat yang kita dapat juga daripada Putrajaya mengatakan memang keadaan sekarang sangat memihak kepada Pakatan Rakyat. Tetapi satu persoalan yang kerap kali ditimbulkan, adakah kerajaan yang akan terbentuk seperti dahulu juga? Jawab saya, orang-orang Melayu mesti membuat satu keputusan yang lebih bijak untuk memastikan kalau kita nak di sudut keseimbangan di sudut bilangan adun-adun yang memenangi, yang menguasai kerajaan Pakatan Rakyat ini, harus diberikan peluang kepada calon-calon Melayu PAS ataupun keadilan untuk menang lebih kerusi dalam DUN negeri Perak ini. Sudah pasti, ya, di peringkat rakan-rakan kita dalam DAP contohnya, memang mereka berazam bersungguh-sungguh untuk mempertahankan 18 kerusi. Dan kalau sekiranya orang-orang Melayu, terutama dalam DUN Sungai Rapat, tidak memberikan peluang kepada calon Melayu daripada PAS untuk menang, bermakna sekali lagi kita terpaksa menunggu lebih lama untuk menjadi sebuah kerajaan yang lebih stabil, yang tidak ada lagi tohmahan. Dulu bukan kerana DAP menguasai kerajaan Perak, tetapi oleh kerana persepsi, pandangan negatif yang dilontarkan oleh masyarakat. Mereka melihat barisan Exco yang ada, komposi Exco yang ada, seolah-olah memihak kepada DAP. Tetapi kerajaan itu dibentuk untuk kita faham sungguh-sungguh secara kolektif, secara berkumpulan, secara berjamaah. Maka segala keputusan semuanya dibincangkan dan perlu dinasihati oleh pegawai-pegawai kanan kerajaan. Siapa yang terlibat dalam mesyuarat Exco? Antaranya Siasat Kerajaan Negeri, Penasihat Kewangan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri, dan mereka ini perlu menasihati mengikut saluran undang-undang. Sebab itu baru-baru ini maklumat yang saya terima, saya tak perlulah dedahkan daripada siapa yang saya dapat. Semasa kerajaan Pakatan Rakyat memerintah, banyak dalam mesyuarat Exco ini ada orang-orang tertentu yang memesan kepada pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri ini agar tidak menasihati. Mereka kata kamu diam dalam mesyuarat Exco. Dan orang ini insya-Allah tuan-tuan, pada bila masa akan bersama-sama dengan Pakatan Rakyat. Insya-Allah kita akan tunggu masanya. Saya tidak boleh umumkan pada malam ini, tetapi beliau sangat rapat dengan kerajaan semasa Pakatan Rakyat dan sebelum kerajaan Pakatan Rakyat sebelum ini, dan beliau sanggup ke hadapan untuk menceritakan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana inilah yang menyebabkan apabila
maklumat-maklumat dalaman, rahsia-rahsia kerajaan semasa kerajaan Pakatarayan itu dapat dikeluarkan, ya. Tak sampai 1 jam selepas mesyuarat tamat, mesyuarat exco tamat, maka seluruh rahsia-rahsia kerajaan dah keluar, dah terbongkar seluruh Perak dan seluruh negara. Sebab mereka tidak bersama-sama dengan kerajaan yang sedia ada. Sepatutnya sebagai pegawai kerajaan yang terlibat dalam agensi kerajaan, dalam semua yang patut memihak dan membantu kerajaan semasa, tetapi ini tidak berlaku semasa kerajaan Pakatarayan. Oleh itu, walaupun banyak kebaikan yang ditaburkan, banyak benda yang baik yang dibuat, tetapi yang kita nampak, yang rakyat dapat, yang rakyat dengar, yang dia paparkan dalam media massa adalah keburukan semata-mata. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan Kelantan misalnya, walaupun kita lihat dah lebih daripada 22 tahun, ya, 22 tahun Datuk Tuan Guru Nia Aziz memerintah Kelantan sebagai MP, dan saya ni boleh kata kerap juga ke sana. Suatu waktu dahulu, sekitar tahun 2000, boleh kata kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang sebulan sekali ke Kelantan. Sebab saya orang niaga ketika itu, ya. Terutama selepas 31 Ogos tahun 2002 saya letak jawatan sebagai pensyarah. Masa tu saya dekar, saya pensyarah, saya letak jawatan. Saya terus mula berdikari selalu pergi Kelantan untuk mencari pasaran-pasaran di Kelantan. Dan ternyata Kelantan untuk berniaga memang sambutannya cukup hebat. Dan saya perhatikan daripada sehari ke sehari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hebatnya pembangunan di Kelantan ini. Kalau kita nak cari, misalnya hotel-hotel yang 5 bintang di Ipoh ni baru 1-2 saja, tetapi Kelantan hotel-hotel taraf 5 bintang, 4 bintang ni tumbuh merata-rata. Kalau tidak di booking awal-awal, pasti tidak akan ada tempat untuk kita bermalam di negeri Kelantan, kerana begitu pesat sambutan, ya, sambutan pelancong di negeri Kelantan dengan makanannya yang cukup murah, ya, dengan layanan yang mesra, dan di persempadanan antara Kelantan dengan Thailand itu menyebabkan ramai orang mahu berkunjung ke Kelantan. Baik, isunya kenapa hari ini orang yang tak pernah pergi Kelantan boleh menuduh macam-macam terhadap negeri Kelantan. Sampai peringkat dulu, makcik-makcik, pakcik-pakcik di kampung ni percaya Kelantan dah tak habis dah simpanan beras, dah tak ada simpanan beras lagi, dan orang Kelantan akan mati kebuluran. Isunya kenapa? Saya nak sebutkan daripada kajian yang dibuat. Saya tidak mengatakan keseluruhan orang Melayu ni lemah, tetapi orang-orang Melayu yang berada di kampung-kampung, berada di pedalaman, yang tidak mendapat liputan kedua daripada sumber-sumber internet, sumber-sumber pilihan kedua, tambahan lagi, ramai di kalangan orang-orang Melayu ini, peringkat pendidikan mereka ini hanya tahap sekolah rendah sahaja. Sebab itu apa yang berlaku sewaktu pilihan raya kecil Kuala Selangor, bukan Kuala Selangor, Ulu Selangor, bila petugas-petugas kita pergi pasang kemah dalam kawasan Felda Soekarno, Felda yang dalam-dalam sana, maka makcik-makciknya ramai keluar tanya. Dia kata, nak buat apa ni ramai-ramai ni pasang kemah? Kita sebut kepada mereka, kita nak sambut Menteri Besar. Oh, Datuk Seri Khairtoyo nak datang. Maknanya tuan-tuan, setelah 2 tahun lebih kerajaan Pakatarayan yang diterajui oleh Tan Sri Khalid Yaakob menjadi Menteri Besar Selangor, makcik-makcik, pakcik-pakcik di Felda-Felda ini masih lagi ingat Khairtoyo, Dr. Khairtoyo masih lagi menjadi Menteri Besar. Ini kelemahan yang cukup ketara. Dan kelemahan ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, batasan-batasan akibat pengajian yang cukup rendah, kelemahan berfikir lebih daripada yang sepatutnya,
menyebabkan orang-orang kampung ini sentiasa dibelenggu dengan maklumat-maklumat yang negatif, yang songsang. Bahkan kebanyakan yang saya dapati sebab saya menjelajah, tanya makcik-makcik ini, mereka telan semua cerita yang sampai pada telinga-telinga mereka. Mereka telan saja.